الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah akan kami supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, dan supaya kami tetap mengerjakan amal-amal yang saleh yang Engkau redai, dan memasukkanlah kami ini dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, tetapkanlah iman kami dan pegangan kami. Jangan ada sedikit pun dari hati kami ini sifat mazmumah, melainkan penuhilah hati kami dengan sifat mahmudah. Dan jangan sekali-kali ada di hati kami ini sifat kibr dan cinta dunia, kerana semua itu merugikan kami, melainkan cinta terhadap-Mu dan terhadap Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita dah belajar dan bab tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan kita masih lagi bahas tentang tauhid asma. Belum lagi bersifat. Bila kita tahu macam mana alam ni boleh ada, siapa yang mengadakan, dan macam mana kita nak selamat. Nak selamat, kita kena ikut bagaimana yang diperintah. Diperintah oleh pemilik dunia ini. Bagaimana yang kita dah pelajari, tauhid rububiyah. Dia milik, dia perintah, dia kuasai, dia yang menjadi. Dan yang kedua, kita dah belajar tauhid uluhiyah, iaitu mentauhidkan Allah dengan mengikut arahan, mengikut perintah bagaimana yang diperintah, mengikut suruhan bagaimana yang disuruh. Siapa suruh? Allah. Kalau manusia suruh bercanggah dengan Allah, fala sam'a wala ta'ata, jangan dengar, jangan taat. Walaupun mak bapak sendiri, jika sekiranya surahan itu bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun membawa kepada maksiat, maka amaran awal-awal lagi, fala sam'a wala ta'ata, jangan kamu dengar, jangan kamu taat. Akan tetapi walakin sahibhuma fid dunya ma'rufa, gaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Kemudian yang tiga, setelah kita tahu semua sekali milik Allah, dia jadi, dia tarbiyah, dia kuasa, dia boleh menentukan segala-galanya, maka kita tahu namanya terlalu banyak. Namanya terlalu banyak, namun dalam banyak-banyak nama itu, yang wajib untuk kita ketahui hanya 99 nama. Andai kata kita menghafalkan
nama ini, maka kita diberi kemudahan dan peluang yang sangat hebat, yakni diberi peluang untuk masuki syurga bersama-sama dengan orang awalun, orang awal. Untung kita mengingati dan menghafalkan. Bagaimana kalau kita beristeri dan beranak, tiba-tiba orang tanya, isteri mu nama apa? Entahlah, tak ingat. Berat tu. Anak nama apa? Tak ingat kau. Ada wayah putus. Bila ditanyakan Tuhan Allah itu, selain pada nama Allah, apa nama dia? Tak ingat. Berat. Jadi kita kena ingat 99 nama itu. Dan bagaimana yang dah disebutkan, dengan kita ingat 99 nama itu, memudahkan kita untuk kita masuk syurga dengan awal bersama dengan orang awal. Baik. Jadi kita dah belajar nama-namanya, dah sampai kepada nama yang keberapa malam ni, insya-Allah. Nanti kita semut cek balik dulu. Dah nama yang keberapa dah malam ni ya. Ya, baru masuk nama mula-mula baru. Baru nak masuk nama mula-mula. Dok lagi rupanya. Baru nak masuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang sangat elok dan nama-nama yang sangat bagus. Maka berdoalah kamu dengan nama-namanya. Dan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110, Allah menyebutkan, Qul id'allah aw id'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Bersabda olehmu, wahai Rasulullah, bagi mereka semua sekali di kalangan umat-umatmu itu, bagi tahu mereka, seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman, dengan bahawa berkata kamu ya Allah, ya Rahman atau ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud, akan barang-barang nama daripada nama-nama Allah yang elok-elok, yang bagus-bagus ini. Maka nama yang pertama ialah Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah allazi la ilaha illahu, yang mana tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Dia sahaja. Hak sebenar, hak lain tak sebenar, belawak, yang nipu, yang mengaruk je, dakwa je. Tak ada kuasa apa-apa pun. Sebab yang mendakwa dan mengaku itu pun kena jadi, dah bakal mampu, bakal rusak, bakal binasa. Yang tak rusak, yang tak binasa, yang tak mampu, yang tak mati, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, milik Allah, kuasa Allah. Maka Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Allah mengisytiharkan bahawa kullu man 'alaiha fan. Semua sekali selain daripada Allah itu fan, binasa. Yang tak binasanya, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram.
yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak rusak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Jadi Allah ini merupakan nama zat. Dan Allah ini dikenali dengan panggilan yang selalu kita sebut, ialah lafzul jalalah, yakni lafaz kebesaran, lafaz keagungan. Jadi Allah ini adalah lafzul jalalah. Dah tu kalau mengikut tajwidnya, diperbahaskan para ulama qiraat dan ulama tajwid ini, berapa boleh baca panjang dia? Boleh dipanjangkan pada lafzul jalalah ini paling-paling panjangnya 16 harakat. Dah tu pendek berapa boleh? Pendek sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan kurang dari 2 harakat. Jadi nak sebut Allahu Akbar boleh. Nak sebut Allah sampai 16 harakat pun boleh. Nak sebut 12 boleh. 13 boleh. 14 boleh. 15 boleh. 11 boleh. 10 boleh. 9 boleh. Paling-paling kurang 1 alif 2 harakat. Jangan kurang dari 1 alif 2 harakat. Apa nama dia dalam hukum tajwid? Namanya ialah mad ta'zim. Memanjangkan semata-mata kerana membesarkan. Jadi Allah itu namanya mad ta'zim. Kena ingat tu. Tak ingat bulan depan tanya tak dijawab berat. Hak mudah tak boleh jawab. Warna. Dah. Biar ada sesuatu yang kita boleh bawa balik. Biar ingat. Kunci selalu dalam kepala kita tu. Baik. Sebab itulah apabila dilaungkan azan, dilaungkan takbir, maka dibolehkan panjang. Dibolehkan panjang. Atas qadar nafas kita lah. Panjang kat mana? Panjang pada lafzul jalalah. Ya, sebab itulah kalau kita boleh main, suara kita panjang, nafas panjang, silakan. Allah lagi lah. Tarik lagi lah. Kalau pendek jangan tebing. Nanti kan selok kau. Itu dia. Pendek buat macam pendek. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Main nada yang rendah, jangan tinggi sangat. Dah tahu dah kita tak boleh nak tarik panjang-panjang. Suara cekik. Dia kena belajar semua. Belajar. Ya, kalau tak belajar tak jadi. Kena belajar. Jadi nama yang utama sekali ialah nama zat. Nama zat itu Allah. Allah adalah nama bagi zat Tuhan. Kemudian nama yang kedua ialah Ar-Rahman. Apa dia Ar-Rahman? Ar-Rahman ialah yang memberi nikmat yang besar-besar. Yani Allah itu murah. Murah sangat dianya. Beri nikmat yang besar-besar. Suruh kita jaga nikmat besar tu supaya berkepanjangan kita mendapat kebahagiaan dan kenikmatan dari dunia sampai akhirat. Apa dia nikmat besar itu? Ni'matul iman wa ni'matul Islam. Tu nikmat yang besar. Jaga. Sebab itulah tiap-tiap minggu hari Jumaat pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Tolong jaga.
Tu nikmat besar tu. Hak lain kecil je. Wang ringgit kecil. Harta benda kecil. Hak besar sekali iman dengan Islam. Bila rusak hak tu, bila punah hak tu, jahanam habis, tak pakar belaka. Duit tak pakar, harta benda tak pakar, anak pinak tak pakar. Orang ramai, anak buah kita tak pakar semua. Sebab tu kena jaga tu nikmat besar tu. Iaitu nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan nikmat iman itu jaga betul-betul. Jangan sampai rusak. Bila rusak iman, habislah. Bila rusak Islam, habislah. Jaga dua-dua nikmat yang besar. Hak lainnya kecil-kecil je. Hak lain dikira kecil sangat. Dikira tarik kuku je, tarik gigi je. Tapi yang besarnya nikmat iman dan Islam. Itulah yang menjadi rukun khutbah tiap-tiap minggunya diperingatkan. Sama ada kita faham atau kita tak faham, yang penting sentiasa diingatkan. Tiap-tiap minggu diingatkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takut olehmu akan Allah dengan sebenar-benar takut. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kena jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Sebab itu perkara ini penting yang amat sangat. Penting yang amat sangat. Selepas kita mengetahui nama yang utama, nama zat itu Allah, lepas tu nama Ar-Rahman. Rahman yang Allah ini, apa benda dia tak bagi? Sebab itu dalam satu surah nama Ar-Rahman, dia tanya balik kita. Balik jawablah. Tolong baca surah itu dan tolong jawab sendiri. Nama surah itu pun Ar-Rahman. Murah, begitu murah Allah. Hak mana lagi yang mudah puas hati? Sampai berani kamu dustakan. Cuba jawab. Mudah puas hati kat mana? Mudah puas hati kat mana? Jadi kamu aku. Hidup kamu aku. Menyediakan makan minum aku. Menggerakkan kamu aku. Memberi penglihatan, pengarang, pemikiran aku. Menyediakan pasangan aku. Semua aku. Hak mana mudah puas hati ni? Tolong jawab mari. Siapa kerja cari dunia, tak ada masa dengan ibadat padaku. Tak ada masa kamu dengan rumahku. Apa hal ni? Sombongnya kamu hidup. Sibuknya konon-kononnya. Sampai tak jenguk rumah aku. Sampai tak jaga. Sembahyang yang paling utama itu. Yang boleh menyebabkan runtuhnya agama bila kamu tinggal. Rupa-rupanya kamu tak jaga. Kamu sanggup runtuhkan agama sendiri bila kamu tinggal sembahyang. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, dia kufur. Dan sesiapa yang meninggalkan sembahyang faqad hadamadin, maka dia telah meruntuhkan agama. Siapa runtuh agama? Diri sendiri yang tak jaga salat, yang mementingkan makan, mementingkan minum, mementingkan kerja, mementingkan duit. Akhirnya qalu inna lillah, mati juga. Balik kepada Allah. Balik dalam keadaan tak selamat. Nak baiki tak boleh dah. Nak taubat tak boleh dah. Nak start semayang balik pun tak boleh dah. Oleh demikian, ayuh sedarlah. Sempena dengan kita berada di bulan ulang tahun salat. Tolonglah kita jaga salat. Dan marilah beramai-ramai memenuhi rumah Allah untuk kita jaga salat supaya kita mendapat rahmat Allah mencurah-curah. Sekurang-kurangnya biar kita dapat sebagaimana yang telah berjaya dibuat oleh Temeluh Jaya, maka kita pun biar juga. Jangan hanya Kampung Jaya je nama. Tapi kita nak masjid kita, surau kita ini berjaya hidup 5 waktu.
dalam keadaan ramai menyebar jemaah. Bukan nama aja jaya. Biar jadi macam mana Temeloh jaya. Memang jaya sungguh. Sebab 5 waktu itu bagaikan salat Jumaat. Jaga. Ini tak jaga. Dah macam mana? Jaga salat. Jangan sombong dengan Allah. Jaga rumah Allah. Bahawa Allah jaga rumah kita. Jaga salat. Berarti kita jaga Allah. Bahawa Allah akan jaga kita. Rahmannya Allah. Sebab tu diulang-ulangkan berkali-kali. Khalaqal insan, dialah yang menjadikan manusia. Rabbul masyriqain, Tuhan timur dan barat. Dia semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua diulang-ulangkan. Hak mana lagi yang kamu dustakan, yang kamu tak pahati ni? Tolong kamu, mu tak pahati kat mana? Mu buat sendirilah, mu hidup sendirilah. Aku nak matimu ni, mu hidup sendiri. Mu jangan bergantung lagi dengan aku. Mu hidup sendiri. Boleh kekalkan kamu di muka bumi ini. Jangan bagi tua, jangan bagi sakit, jangan bagi mati. Boleh? Sombong tak habis-habis. Tak kena asal usul ni apa hal ni. Betul tak Haji Nawi? Haji Awi? Biar kena asal usul. Yang kita dari Allah. Yang kita bakal kembali pada Allah bila-bila masa saja. Jangan hanya pandai mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kata-kata itu pandai, tapi faham tak? Inna lillah, sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita akan balik menghadap Allah. Maka dah tahu kita nak balik menghadap Allah, Allah akan tanya, kemana kamu gunakan nikmat yang kuberikan? Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Nak jawab mana? Hidup tak reti bahasa. Duk bikin menega, jual, belajar duk, semayang kurang, sepuk, berambak. Oi, teruknya. Fikirlah kita ada otak. Sekali-sekala kena gembah juga. Kau mana? Takkan nak gosok semua. Lama dah gosok. Gembah hatilah sekali-sekala. Nak reti sangat ni. Boleh faham tak? Kau mana? Rahmannya Allah. Sebab tu satu surah tu nama Ar-Rahman tu. Balik baca. Diulang-ulangkan persoalan itu. Diulang-ulangkan. Allahu Akbar. Baik, kemudian nama Allah yang kedua ialah Ar-Rahim. Nama siapa Ar-Rahim tu? Nama siapa Ar-Rahim tu? Tak nampak? Tak nampak weh? Ar-Rahim. Kau tak nampak Ar-Rahim? Itu dia. Baik. Nama Allah yang keduanya Ar-Rahim. Apa dia Ar-Rahim? Yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Macam mana kecilnya? Dikira semua sekali hak kecil tu. Pasal apa? Pasal nak selamatkan kita. Jangan tak buat walaupun kecil. Nampak kecil. Kenapa nampak kecilnya? Senyum. Kecil tak? Kecil. Allah sedekah tu. Buang tak cicak. Buang gangguan di jalanan. Kecil. Ya kecil. Tapi besar tu pahalanya. Allahu Akbar. Semayang sunat. Banyak lagi lah. Kecil-kecil. Tapi Allah bagi besar. Allah baginya besar. Kecil-kecil. Besoknya kita, dari mana banyak sangat pahala aku ni? Itu dia. Daripada nikmat kecil, dinilai oleh Allah. Dinilai. Nampak kecil? Kecil pada pandangan kita. Di sisi Allah, bukan kecil tu, besar tu. Kalaulah kecil pun, kalau Allah tak ampunkan, tak ada harapan kita. Tak ada harapan.
kalau Allah tidak ampunkan, kalau Allah tidak maafkan. Sebab tu jangan pandang kecil sangat. Sebab Allah tu rahim, kasihnya, sayangnya kat kita. Dia tak bagi percuma. Baru niat, buat dak lagi. Baru niat. Oh, nilai sungguh besar lah. Besar nilai ya. Buat dak lagi. Niat. Niat apa? Niat nak buat baik. Niat nak buat apa? Esok nak puasa. Pasal apa? Esok Isnin. Lepas tu bulan apa? Bulan Rejab pula. Tiba-tiba esok pagi lagi. Haji Awi ni. Telefon ajak pergi makan, ajak minum. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Lepas tu makan boleh pahala tak? Makan kerana meraihkan Haji Awi. Dua pahala boleh. Nampak kecil? Kecil. Kecil pada kiraan kita. Niat tu boleh pahala tu. Tengok. Kita nak bagi. Niat bagi gaji dah. Aku nak kerja kat masjid. Ambil gaji 100 riyal. Ada? Allah dah bagi dah. Dah kita tak nilai, tak ada harga juga tak tahulah. Otak kita duduk kat mana, fikiran kita duduk kat mana. Baru niat buat dok lagi. Esok lagi jalan-jalan awak. Syarikat awak. Bagilah duit. Duit. Ada? Ada bagi? Ada. Tapi Allah dah bagi dah. Baru niat nak buat baik. Kan Rahmannya, Rahimnya Allah. Rahimnya Allah. Tapi ingat, bila kita nak bubuh nama, jangan lupa. Nabi dah pesan, Allah dah pesan, Nabi dah pesan, dah ingatkan, tambah di hadapan dengan perkataan abdu. Jangan nama Rahim saja. Jangan nama Rahman saja. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jangan nama Rahman, jangan nama Rahim. Allah cukup marah. Orang yang meletakkan nama anak dia dan nama dia dengan nama-nama Allah. Ya. Kena letak nama depan tu masuk abdu. Ya. Hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasihani. Biar ada perkataan abdu itu. Kalau tidak kena dakwa nanti. Nak jawab mana depan Tuhan. Dah sedar dah, boleh ubah. Ya. Ubah. Jangan ada panggilan itu. Biar panggil abdu. Ya, kadang-kadang kita ni nama panjang. Dipanggil rekah je. Nama dia bukan main. Dah comel. Dah Abdul Rahman. Rahman. Mana boleh panggil gitu. Kalau panggil Man tak apa. Man. Tak apa. Ini panggil Rahman. Boy. Dia bukan Tuhan tu. Kamu tak panggil Rahman ke dia tu? Jangan. Boleh faham tu? Hati-hati. Hati-hati dalam memberi nama. Baik. Bagaimana kasih sayangnya Allah? Kecil macam mana nikmat pun. Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nilainya? Katakanlah. Seorang itu dekat dengan dia nak mati, dia masuk Islam. Semua derma dia, hak dia dermakan, dapat pahala belaka. Dia bagi sumbangan, buat masjid, buat surau. Berapa banyak dah masjid surau. Tapi masa tu dia belum Islam lagi. Dekat nak mati dia masuk Islam. Jalan lalu dah meta pahala tu. Hak daripada dia derma zaman muda lagi tu. Jalan dah. Kira semua sekali. Rahimnya Allah. Rahimnya Allah. Kasih sayang sungguh. Bagi selalu, nilai selalu. Kita kira tak gitu? Tak kira kan? Itulah bezanya kita dengan Allah, rahimnya Allah itu. Baik. Nama yang berikutnya ialah nama Al-Maliku. Ingat tu, jangan buh nama Malik, buh nama Abdul Malik. Jangan buh nama Malik. Malik, jangan. Kalau panggil Lik, balik. Boleh. Kalau nak buat nama gitu, Abdul Malik, gitu. Boleh faham tu? Jangan buat main-main. Berat kita nanti. Banyak benda yang kita bakar di soal ditanya nanti dakwa nanti. Allah, hai. Tak cermat. Jangan tak cermat. Baik.
Jadi apa makna al-maliku? Al-maliku ialah ia memerintah pada makhluknya. Siapa perintah makhluk ni? Allah. Apa makna makhluk? Makhluk tu perkataan Arab. Perkataan Melayu kata apa? Siapa mengaji Arab ni? Bunyi sedap sangat mengaji Arab ni. Dengan ustaz tu, ustaz ni lah, ustaz apalah. Apa makna makhluk? Lepas Maisa cepat-cepat. Nak ke mana ni? Belajar bahasa Arab. Nak tanya ni, makhluk tu apa? Sedap sangat, sibuk semua belajar bahasa Arab. Baca bahasa Arab. Dia kerti-kerti je kok. Apa makna makhluk? Khaliq maknanya yang menjadi. Makhluk yang kena jadi. Itu dia. Yang kena jadi. Itu dia. Baik, dia panggil makhluk. Khaliq yang menjadi, yang mencipta, yang membuat. Makhluk yang kena jadi, yang kena cipta, yang kena buat. Itu dia. Biar faham situ. Baik. Dengan menjadikan tanpa minta bantuan dari mana-mana. Dia kata jadi, terus jadi. Mudahnya. Innama amru iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita katalah kung, tak fayakun juga. Dia kata kung, tak fayakun. Itu kita. Tapi Allah kung fayakun selalu dah. Itu dia. Baik. Allah kata jadi. Dan Allah berkuasa juga meniadakan. Dan begitu juga menyuruh. Dan begitu juga menegah. Dia kuasa suruh, dia kuasa cegah. Ikut pandai dia lah. Dia nak suruh apa, dia nak cegah apa. Jangan banyak soal, jangan banyak tanya. Mu ni siapa? Dia kuasa kan. Dia punya segala-galanya. Dia milik segala-galanya kan. Baik. Dia nak suruh apa, dia nak cegah apa, dia nak larang apa, dan lain-lain daripadanya. Sebab dia Al-Maliku. Dia yang milik. Dia yang kuasai. Dia yang punya. Dia yang punya. Nyanyi sekali. Lagu Irwan Shah. Dah tak pandai lagu Irwan Shah. Dulu dia nyanyi lagu dandut. Sekarang ni cuba. Allah takkan nak pandai. Hak lain lagi pandai. Lihatlah. Cepat. Sekali. Gunung yang tinggi. Subhanallah. Itu Allah yang punya. Boleh faham tu? Lihatlah tubuh badan sendiri. Subhanallah. Itu Allah punya. Bukan kita punya pun. Semua sekali Allah punya. Balik apa-apa tu. Takkan dah boleh nak ingat tu. Buat biar kita saat ni berjiwa seni sikit. Lihatlah kereta majdi. Subhanallah. Itu Allah yang punya, bukan awi punya. Boleh faham? Sebab itulah kita kena tanya diri. Pernah tak kita tanya diri? Tanya diri kita ni. Cakap dengan apa? Cakap dengan diri. Cakap diri macam mana? Satu masa mu akan tinggal dunia ni. Masuk rumah, cakap rumah, "Hei rumah, satu masa aku akan tinggalmu." Masuk dalam bilik, bilik, satu masa aku akan tinggalmu. Tengok katil, cakap dengan katil, "Hei katil, satu masa aku akan tinggalmu." "Hei tilam, aku akan tinggalmu." Tengok muka isteri, "Aku akan tinggalmu." Atau mu tinggal aku. Tak ada orang yang kekal atas dunia ni. Siapa mati dulu, siapa pergi dulu, tak tahu. Tapi pasti satu masa kamu akan tinggalkan. Ya? Cakap tak?
Tak pernah cakap. Naik motor. Motor. Satu masa, aku akan tinggalkan kamu. Naik. Wildfire ke? Hey wildfire. Satu masa aku tinggalmu. Lepas aku tinggal. Siapa dia lagi? Siapa dia pula akan milik, tak tahulah. Entahkan Ar-Rahim, Abdul Rahim. Dia akan milik kereta wildfire aku. Atau rumah aku. Atau akan jaga isteriku. Mungkin. Abdul Rahim ke? Tak ada orang amin pun. Tak jadi ya. Tak ada orang amin. Tak ada orang amin tak jadi. Sebab benda ni tidak mustahil. Allah punya. Nak ganti biar orang lain jaga pula. Biar Pak Nik kan jaga pula. Kau kena Pak Nik? Itu dia. Mudah aja. Allah nak tentukan sekejap saja. Ini penting. Cakap dengan diri sendiri tu. Jangan tak cakap. Sebab nama Allah yang keempat ini ialah Al-Malik. Al-Malik, maknanya dia punya, dia milik, dia perintah, dia kuasa, dia boleh buat apa saja. Kita tak ada apa pun. Tak payah bangga lah, tak payah sombong lah. Duk sibuk dengan Kedah, tinggal juga. Tapi nak bekal mana? Nak bekal balik. Nak bekal balik mana? Lepas habis Kedah, duk bilang bitik. Duk bilang, duk susung bitik, duk bilang. Tengah-tengah bilang mati. Nak kata apa? Nak kata apa? Berapa tahun dah kita sibuknya. Tak ada masa kita dengan Allah ni. Apa hal ni? Sekali-sekala kena kuat juga. Duk bilang duit. Allazi jama'a amalan wa addadah. Allazi jama'a amalan wa addadah. Apa pun. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Tolong balik baca, renungkan ayat ni. Jangan buat sibuk. Jangan buat sibuk. Jangan mencari sibuk. Ruanglah masa kita dengan Allah. Ruanglah masa kita dengan rumah Allah. Ruanglah masa kita untuk beribadat, untuk belajar, untuk baca Quran, untuk zikir. Jaga 5 perkara. Jaga solat. Jaga Quran. Jaga wirid dan zikir. Jaga sedekah. Jaga selawat. Jaga 5 perkara ni. Jaga solat. Jaga Quran. Jaga wirid dan zikir. Jaga sedekah dan jaga selawat. 5 ni kena jaga. Jangan tak ada masa kita. Duk sibuknya kita. Dengan siang ayam, siang ikan, siang ayam, siang ikan, siang sayur. Kita akan siang nanti. Kita kena cicang nanti. Wah sibuk sokmo ni. Apa? Allahu Akbar. Sebab diri kita Allah punya. Dunia ini Allah punya. Harta kita Allah punya. Duit kita Allah punya. Kedai kita Allah punya. Suami kita Allah punya. Isteri kita Allah punya. Semua Allah punya. Apa nama Allah tadi? Al-Malik. Jadi, ingat. Cukup satu dulu. Nanti kita sambung. Untuk bulan depan. Ingat. Sampai ke mana tadi? Nama Al-Malik. Jangan tak ingat tu, Jawi. Aku dah ingat tu. Bulan depan kita sambung nama yang berikutnya, iaitu Al-Quddus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi